Berada di dalam industri perfilman tanah air, sebagai pengkritik dan pemerhati memberikan pelbagai ilmu buat Hassan Abdul Muttalib, 73 tahun. Tidak cukup dengan itu, dia juga pernah mencurahkan tenaganya sebagai pengarah, penulis dan pernah juga mencuba nasib dalam bidang lakonan. Hassan juga digelar bapa animasi negara apabila menjadi orang pertama menghasilkan animasi iaitu Hikayat Sang Kancil pada 1961 terbitan filem negara Malaysia. Berbicara mengenai dunia perfilman tanah air, Hassan yang lebih mesra disapa Pak Hassan merasakan bahawa pengkarya filem tempatan hanya sekadar membuat filem secara dasar dan tidak melihat lebih mendalam atau tersirat. KV Ahad minggu ini berkongsi pandangan Pak Hassan mengenai kritikan filem dan industri filem tempatan. Saya lihat ada teks tu yang kita menonton, dia ada juga subteks. Subteks ni yang tersirat. Macam P. Ramlee buat kan. Bila ada yang tersirat, sampai bila tahan. Tapi filem yang murahan ni, dia sekali tunjuk lepas tu orang dah tak bercakap lagi dah. Tapi filem yang mantap akan diperkatakan dan akan ditulis tentang apakah yang dia buat berlaku dalam satu negara pada sesuatu masa. Itu nama dia filem. Semerah Padi, kita nampak sesuatu yang sangat luar biasa. Saya 20 tahun, saya terfikir, mengapa P. Ramlee dengan tiba-tiba dia buat satu filem yang kuat pada agama. Padahal dia bukan kuat agama, tapi dia spiritual. Kerana saya melihat dia menolong orang itu dan ini kan. Maknanya dia spiritual. Dan agama minta kita ni kuat agama supaya kita jadi spiritual. Jadi bila saya dipanggil oleh Penang Institute untuk bercakap tentang filem P. Ramlee, bila saya pilih Semerah Padi, saya tengok balik, barulah saya sedar rupanya itu bukan pasal hukum hudud. Dia sebenarnya mempersoalkan hukum hudud. Tapi setakat ni tak ada seorang pun termasuk ahli akademik yang menghuraikan apa sebenarnya di sebalik Semerah Padi. Shot pertama asap, lepas itu suara yang menggerunkan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Shot terakhir adalah rumah di mana P. Ramlee kahwin dengan Saadiah. Kemudian kamera di luar naik ke atas, itu kita panggil God's Eye View. Kemudian kita dengar selawat Nabi dibaca. So tengok di depan Tuhan bercakap pasal Tuhan, di hujung bercakap pasal Nabi. Mengapa dia letak Allah Muhammad? Macam kita letak di dalam rumah kan, Allah Muhammad itu. Maknanya Tuhan letakkan hukum, tapi Muhammad ini kalau dia bagi syafaat, maka kita akan terlepas daripada hukum. Tapi orang macam mana yang akan terlepas? Kalau berjalan lurus dan hati. Jadi dalam cerita ni dia ada dua perempuan. Satu memang berzinah terang-terangan dan berdiri pegang keris mempertahankan kelakuan dia. Okey, so memanglah kita secara zahir kita kata masuk neraka lah dia ni. Ya tak? Bagaimana dengan Saadiah? Itu norma dia. Ini Saadiah pula bersopan santun nak berjalan belakang bapa pun minta izin apa semua, tapi juga melakukan zina. Macam mana kita nak mempertimbangkan dua-dua ni? Jadi sekiranya cerita tu nak dibawa ke arah yang lain, Nordin Ahmad mesti marah. Tapi tidak. Dia kata, aku lebih sayangkan kau kepada P. Ramlee daripada diri aku sendiri. Kau hanya perlu cakap dan aku akan serahkan darah kepada kau. Dan bila P. Ramlee ambil shot dia, yang menguatkan dia yang dia cakap tu, menampakkan yang dia tu jujur, macam mana dia buat? Di belakang dekat dinding ada ayat Quran. Maknanya, ada sesuatu benda pada diri dia. Inilah yang tidak terdapat dalam hampir keseluruhan filem di Malaysia. Dia orang tak faham bagaimana seni reka produksi, pengarahan seni membantu dalam penceritaan. Itu yang saya sebut sebagai subteks.
subtext ni bukan hanya dalam dialog, tapi juga dalam prop, dalam pewarnaan, dalam pencahayaan dan sebagainya yang turut membantu. Saya lihat dalam filem Hantu Kak Limah Mamat sekarang ni kan, dia masukkan bunian dan sebagainya bukan sebagai tarikan untuk orang pergi. Dia ada sebab dia letak tu. Jadi alam bunian tak boleh satu dengan alam manusia. Dan itu kita nampak pengulu bunian pun cakap, apa maknanya? Maknanya alam dia orang tu lain, kita jaga baik alam kita. Jangan cuba nak ambil sesuatu yang tak ada pada diri kita. Jadi maknanya dalam semua filem dia, kita nampak dia suruh kita berjalan lurus jadi manusia lemah lembut. Walaupun gangster, walaupun rocker, tapi ada sopan santun, dia orang istighfar dan sebagainya. Dibanding dengan beberapa filem gangster yang sangat buruk dari segi bahasa, kelakuan yang menjadi teladan yang sangat tak baik kepada remaja. Tapi kalau tengok filem Mamat, memang ada contoh yang baik-baik lah. Jadi bila saya menulis, saya melihat aspek-aspek ini. Jadi kita bimbing, bukan mengajar, kita bimbing audiens untuk memahami secara mendalam apakah falsafah Mamat itu yang ingin disampaikan. Ingin disampaikan. Dia tak boleh cakap terang-terang, maka dia gunakan komedi, dia gunakan parodi dan kadang-kadang dia gunakan satira. Jadi inilah namanya filem. Said Alwi buat filem alternatif yang pertama, tajuk dia Tok Perak. Tok Perak. Dia buat untuk episod TV, ada 5 episod. Tapi dia buat satu yang pendek dalam 45 minit. Saya dengan 5-6 orang aja tengok. Tapi sayangnya filem tu tak ditunjuk di peringkat awam. Jadi orang tak kenal. Itulah filem alternatif Malaysia yang pertama, syarat dengan subtext. Cukup cantik. Kerana Tok Perak tu adalah Said Alwi sendiri. Seorang pengelipur lara, penjual ubat dan sebagainya, yang belajar cara orang tua-tua dulu, tapi orang muda lah ni nak ikut dia tapi tak sampai. Uwe memang luar biasa lah yang kita nampak. Dia bawa pemikiran yang cukup mendalam tentang manusia Melayu. Manusia Melayu ni itu apa persoalan dia? Maka kita lihatlah dalam tiap-tiap satu watak yang dia ukir tu kan, hanyut bertanding. Tapi hanyut kalah kepada satu filem yang hanya peringkat dia peringkat telemovie. Bukan tak bagus, dia bagus. Tapi saya boleh anggap dia hanya peringkat telemovie yang sangat baik. Itu kawan saya juga yang buat lah. Hanyut boleh kalah. Itu sebab bila nasib baik saya dipanggil jadi juri anugerah skrin. Jadi saya pun ceritakan sikit sebanyak lah. Hanyut tu bukan pasal dia bajet besar, dia bawa karyawan daripada luar. Tidak. Cuba tengok kemantapan cerita dia. Dan skrip tu, ada skrip doktor di luar negara tau, yang patutnya kita buat semua filem kita. Dan kemudian dibuat dengan teliti dan dia makan 10 tahun untuk dikaji dan sebagainya. Dan bersandarkan buku yang mantap yang ditulis oleh Robert Conrad. Jadi boleh kalah. Bayangkan. Jadi bila sini saya suruh dia orang tengok balik dan saya ceritakan sikit sebanyak tentang apakah sebenarnya yang diperkatakan. Jadi saya kata sebelum kita bagi, saya tak mempengaruhi, saya kata sebelum kita bagi markah akhir, mari kita tengok sekali lagi. Dan kali ini saya perhatikan juri duduk 100% concentrate, dan bila kita bagi markah dia duduk tahap yang tertinggi. Saya tak suruh dia orang, tapi jadi saya banggalah yang akhirnya Uwe kerja kuat dia dapat panggil iktirafan. Kata novelis F. Scott Fitzgerald, dia kata sebelum kita duduk untuk menulis, kita berdiri dan mengalami alam, ya, mendapat pengalaman dan sebagainya lah. Jadi
penulis kita ni duduk bilik aircon, kemudian dia berfikir untuk melahirkan satu cerita. So, akan dapat cerita apa? Kita akan dapat cerita monyet yang sesuai hanya untuk monyet lah. Jadi, kalau kita ni penulis, kita sebenarnya ahli fikir. Kita tahu sejarah sastra, sejarah sinema, sejarah negara. Kerana hasil akhirnya semuanya datang daripada sini. Bukan hanya teknik menulis skrip. Itu hanya macam tangga. Tapi bila kita dah naik ke atas, tangga tu dah tak pakai lagi dah. Daripada mana datangnya idea-idea tu semua. Jadi yang kedua pula, si pengarah. Sekarang, dulu kita kata Tauke Ikan jadi penerbit filem. Ada keluar satu drama TV, tajuk dia Pengarah Terbaik. A.R. Badul direct. Ada seorang penerbit, Tauke Ikan. Maknanya dia sendiri pun dah perli dah dari peringkat awal. Masa tu saya dalam juri di RTM. Kami bagi filem tu filem terbaik. Kenapa? A.R. Badul berkarya dari dalam, dari pengalaman dia. Itu yang saya sebut tadi tu. Kalau cerita yang baik ni, dia datang daripada pengalaman kita, perasaan marah, perasaan sedih, apa semua, dan cerita akan mantap. Sastra nombor 1. Berapa banyak kita punya penulis dan pengarah dan pengkritik filem tahu sastra klasik, tahu asal usul sastra kita daripada Hamka, lepas tu bawa ke A. Samad Said, bawa kepada Pak Sako sehingga sekarang ni kan. Saya mengajar satu kursus di Aswara, salah silap penceritaan dalam filem. So kami lihat sastra klasik, kemudian kita lihat sastra moden daripada Abdullah Munshi dan sebagainya kan, untuk melihat bagaimana watak Melayu direka dan perubahan dia mengikut zaman. Dulu kisah semua pasal istana, pasal raja-raja, bangsawan, orang bangsawan. Tapi kemudian kita dah nampak tentang individu. Sampai ke Singapura, perempuan Melayu pun jadi pelacur dalam salina, ya. Lepas itu sampailah sekarang manusia Melayu ni sudah jadi sangat materialistik, sudah jadi individualistik dan pelbagai lah, ya. Jadi bila kita kenal semua ini, barulah kita punya watak yang kita reka tu, dia akan mantap. Tanpa melalui jalan ni kan, sastra kita kena tahu muzik. Kalau belajar animasi di Eropah, dia ajar 4 perkara tau tahun pertama. Sastra, teater, muzik, falsafah. Ada pengarah yang tak senang dengan saya, bukan pasal dia marah. Kerana saya mendedahkan rahsia-rahsia dia sebagai pengarah. Saya menceritakan apa sebenarnya subteks. Jadi saya pun pernah berlakon. Saya dah berlakon 5 filem cerita, 2 drama TV, banyak filem pendek dan juga 1 music video. Jadi bukan saya berlakon kerana saya ni pandai berlakon, tak. Saya tak boleh hafal skrip. So saya minta dialog pendek-pendek. Tapi saya nak tahu apa diperlukan oleh seorang pelakon apabila dia berdepan dengan kamera. Nombor 1, kita kena lupa kamera. Kita kena fikir tentang watak kita dan apakah yang dia bercakap. Jadi saya bukan pelakon profesional, tapi saya tahulah sikit banyak. Dan lakonan ni, dia duduk di mana tau? Bukan dalam gerak-geri kita. Dia duduk dekat mata kita. Kalau pelakon yang sebenar, tengok mata dia, dah berubah. Bermakna dia sudah menjiwai watak tu, dia faham watak dia, kita nampak mata dia tu berlakon. Jadi ada beberapa pelakon Malaysia yang box office, bayaran tinggi, langsung tak boleh pakai. Tapi penerbit terpaksa ambil, kenapa? Ada pengikut, ada populariti dia. Yang betul boleh berlakon, tak ada rupa. Kebanyakan datang daripada teater.
Misalnya Amirul Effendi, Namrun dan sebagainya kan. Cuba tengok lakonan dia orang. Daripada satu filem ke satu filem berbeza. Dan dia orang menyediakan diri. Dia akan buat sesuatu pada rambut ke apa ke dan apa. Dan dia akan ada sesuatu apa orang putih kata trait lah yang dia akan masukkan yang menampakkan dia tu lain. Ni Sakinah apa? Sharifah Sakinah. Saya tengok dia dalam apa ni yang dekat Korea tu. Kimchi untuk awak kan. Wah, luar biasa lah. Walaupun kamera tak fokus pada dia lagi, tapi dia continue lagi. Itu susah nak buat tu.